Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Sebanyak 21 organisasi akan menganggotai delegasi Malaysia pada Pesta Buku Antarabangsa Indonesia IIBF 2023 yang berlangsung bermula pada hari ini sehingga 1 Oktober depan di Indonesia Convention Exhibition ICE Banten, Indonesia. Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM menerusi satu kenyataannya menyebut bahawa pihaknya akan memimpin delegasi Malaysia yang terdiri daripada beberapa kategori entiti termasuk penerbit universiti. Selain itu, terdapat juga agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Institut Kefahaman Islam Malaysia dan pejabat mufti wilayah persekutuan serta para penerbit buku iaitu Idea Creative Publications, Central Methods Nemrat, Yayasan Karyawan dan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia menyertai delegasi berkenaan. Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri IDFR melancarkan 2 buah buku bertajuk Diplomasi Through the Pandemic dan Economic Diplomacy for Developing Asia. Diplomasi Through the Pandemic yang disunting oleh Ketua Pengarah IDFR, Datuk Dr. Shazlina Zainul Abidin, mengetengahkan koleksi 12 cerita mengenai pengalaman 15 diplomat Malaysia di seluruh dunia dalam menguruskan pandemik COVID-19. Kementerian Pendidikan KPM memperuntukkan sejumlah 80 juta ringgit bagi menampung kos penyelenggaraan mana-mana sekolah yang berisiko dilanda banjir, ribut atau kecemasan seperti kebakaran pada tahun ini. Sehubungan itu, jelas Menteri Bertanggungjawab Falizah Siddiq, kerja-kerja yang dilaksanakan merangkumi penyelenggaraan struktur dan bukan struktur bangunan, bumbung, pendawaian elektrik, pagar, longkang dan lain-lain penyelenggaraan kecil. Akhir sekali, pertandingan debat perpaduan Piala Menteri Perpaduan Negara menjadi platform untuk mahasiswa mengasah dan membentuk pemikiran secara holistik dari aspek pemahaman serta penerimaan terhadap kepelbagaian agama, budaya serta adat resam masyarakat Malaysia. Kementerian Perpaduan Negara KPN dalam satu kenyataannya memaklumkan bahawa pelaksanaan program tersebut juga mampu memudahkan ilmu dan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan menerusi wahana perdebatan. Pertandingan debat perpaduan Piala Menteri Perpaduan Negara tahun 2023 anjuran KPN itu diadakan di Dewan Tunggu Chancellor Universiti Malaya UM dengan disertai oleh 151 pembahas daripada 38 pasukan dan dirasmikan oleh Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agodagang. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah, pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda. Jangan berlengah. Peka dengan deria pendengaran anak anda. Kunjungi fasiliti kesihatan berhampiran yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. Kapsul Masa. Pada 6 Oktober 2010, Asrama Pelajar di Mesir telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Jamil K. bin Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, merangkap pengurusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Asrama itu mula beroperasi pada bulan April 2009. Bangunan setinggi 9 tingkat tersebut dibeli daripada syarikat El Atal Group Brothers Ltd dengan kos sebanyak 7.37 juta ringgit, merangkumi pembelian bangunan, ubah suai, alat kelengkapan perabot dan elektrik.
Asrama tersebut bertujuan menyediakan kemudahan penginapan kepada para pelajar dari wilayah persekutuan yang melanjutkan pengajian di Mesir. Di samping itu, asrama berkenaan turut dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan lain seperti surau, perpustakaan, kafe, pejabat pengurus asrama, rumah pengurus asrama, 2 unit villa dan 1 unit VIP suite. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. اللهم عليك توكلت وإليك المصير 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 Kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Wahai Tuhanku, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. اللهم عليك توكلت وإليك المصير 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Mengenang kelahiran manusia teragung, sirahnya tidak pudar di zaman, akhlaknya dicontohi, perintah Allah semuanya dituruti, mengalah tidak pernah sekali. Itulah Muhammad bin Abdullah, Rasul teragung. Selamat menyambut Maulid Rasul 1445 Hijrah daripada kami di Radio IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zara, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan bacaan surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspirasi IKIM kembali bersama saya Syafiq untuk pertemuan bagi edisi hari Rabu pagi hari ini. Apa khabar untuk anda? Semoga baik-baik, sihat sejahtera hendaknya. Kita bersiaran untuk hari ini 27 September 2023 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Doa saya kepada anda semoga dipermudahkan, diberikan kebaikan, kelancaran dalam apa saja yang dilakukan tu, sebab ada yang dah pun mula bekerja, yang dah pun keluar dari rumah, keluar dari tempat kerja untuk lakukan kerja-kerja dekat luar. Orang panggil apa? Office time. Macam itulah kan. Jadi apa pun yang kita buat, pastikan niat kita baik, niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah semoga niat itulah yang memudahkan cara kita bekerja. Okay? Dan apa pun juga, ingat pesan dari para ulama kita, pujuklah hati ni agar kita sentiasa redha dengan takdir. Okay? Sebab bila kita buat kerja tu, ada pelbagailah kehadiran berita ke ataupun apa yang kita buat itu, semua adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa saja yang Allah tentukan kepada kita, terimalah dengan senang hati dan tidak mempertikaikan takdir. Ingat, semuanya ada hikmah. Itu kita punya perkiraan tu. Okey, redha dan kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita buat yang terbaik, usaha banyak-banyak, fokus dan bekerja dengan penuh tekun. Okey. Terima kasih Pian Luke yang dah pun sama-sama temankan para pendengar. Saya akan teruskan sampai jam 1 tengah hari nanti. Lepas ni ada rancangan Calvin Bertanya. Kita buka tirai dahulu. Dalam bulan Rabiul Awal ni, sentiasa kita nak refresh lagi, tingkatkan rasa cinta sayang dan ikut apa yang baginda Nabi Muhammad SAW laksanakan. Jom kita nak perhebatkan lagi rasa ini. Kita berhibur bersama dengan Haji Hafiz Hamidun, lagunya Ya Rasul. Teruskan bersama Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia.
menjadi milik anda. Jika tidak, wang akan digandakan ke segmen berikutnya. Selamat ulang tahun Radio IKIM ke-22. Anda adalah inspirasi kami. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, ya Aqsa. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera. Tempat adalah terhad bertakluk terma dan syarat. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, inspirasi Euforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Selamat pagi kepada anda, saya Syafiq. Terus temankan untuk Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan yang pertama di hari ini untuk Aspirasi 10.1. Hari Rabu pagi, seperti biasa jadual kita bersama-sama dengarkan rancangan Kelvin Bertanya. Jom tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Sebab di situ kita nak dapatkan lagi perkongsian ilmu. Terus saja ke telefon pintar anda, kan, yang boleh sama-sama akses sekarang untuk dengarkan rancangan ini. Jom kita boleh berinteraksi. Kalau ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti juga. Talian yang 0112900404. Juga anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen yang kita boleh sama-sama untuk berbincang di situ. Okey, jom kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita. Yang pertama kita ada saudara Kelvin Q, dan yang terutamanya kita nak dengarkan perkongsian jawapan yang akan diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan yang dah pun ada di talian kita nak mengalu-alukan kehadiran Dr. HD. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Doktor? Alhamdulillah, sihat, masya-Allah. Masya-Allah. Hari ni tema Doktor hari ni dia kuning-kuning kan. Cewa kan, nampak dia punya ceria tu. Best Doktor. Macam mana Doktor, okey kan di sana perjalanan tugasan? Alhamdulillah, sebenarnya kita pun baru balik daripada Kelantan. Ada program di sana. Jadi doa-doakan semoga kerja-kerja dakwah tu sentiasa berterusan. Amin. Kita doakan Doktor, semoga dipermudahkan segala urusannya Doktor, insyaAllah. Dalam perjalanan tu Doktor, sama-sama kita doakan Doktor, sebab orang yang bila dalam keadaan orang kata apa, perjalanan ni kan, makbul doa dia kan, insyaAllah. Semoga Allah sediakanlah doa yang terbaik. Okey Doktor, baik, jom kita nak teruskan untuk buka tirai bicara kita Doktor, bersama dengan soalan yang dibawakan oleh saudara Kelvin Q. Kita bawa masuk saudara Kelvin Q kita untuk berikan soalan beliau. Silakan. Selamat pagi kepada semua pendengar. Semoga hari ini bertambah ceria. Okey, selamat pagi juga kepada Dr. Hadi dan juga DJ Syafiq. Okey, ni pasal topik ucap kematian atau orang kata salam takziah. Boleh tak orang yang beragama Islam mengucapkan salam
takziah kepada orang yang bukan Islam, especially the word rest in peace. Ataupun kalau kita orang selalu kata please accept my condolences, tapi kalau dalam kataan rest in peace tu boleh ke? Ataupun kita yang non-Muslim ni kadang-kadang ada dengar surah yang pendek ataupun doa sampai kita boleh tak hafal kan. Jadi kita yang non-Muslim ni boleh tak juga di sebaliknya mengucapkan salam takziah tu. Kalau salam takziah ni adalah orang kata apa, secara generalnya memang boleh disebut sebab is something like my condolences. Tapi kalau bila ada orang meninggalkan, ada kataan alamat kami pun tak hafal sebab tak selalu dengar tapi tak hafal. Dia start dengan letter I. Jadi boleh tak kita orang pula dalam Muslim guna perkataan itu untuk mengucapkan kepada yang beragama Islam? So jadi apa pendapat Dr. Hadi, dan adakah sekadar orang kata surah ke ataupun perkataan tu just a word, ataupun dalam agama dia lebih meaningful? So sebab bahasa ni ada satu antara sahaja, tapi macam mana pula untuk soalan kali ni? Sebab saya very keen dan very suspicious to know. So harap Dr. Hadi boleh kongsikan dan semua pendengar radio bermanfaat dengan mendapat informasi yang baik pada hari ini. Terima kasih. Okey, sama-sama. Itu dia. Kita dapat dah soalan dia, Masya Allah. Satu ruang yang saya kira memang kita kena tahu, doktor. Sebab kita ni hidup secara berbilang kaum, berbilang bangsa. Ada dua side soalan tersebut kalau kita tengok, doktor. Dua tempat. Yang pertamanya, apabila orang Islam boleh ke ucapkan rest in peace, okey, kepada orang bukan Islam apabila berlakunya sesuatu peristiwa yang sedih, menyedihkan. Dan juga ada orang bukan Islam dah mungkin menghafal ucapan innalillah tu, okey, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, diberikan kepada orang Islam. Doktor, jom kita bincangkan. Di awal ni sedikit, doktor, mukadimah awal tentang tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, peluang ruang yang Allah sediakan, Allah berikan kepada kita, semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sentiasa mendekatkan diri kepadanya. Alhamdulillah. Terima kasih pada saudara Syafiq. Kalau saya pakaian nampak macam coklat kuning macam tu, saudara Syafiq pakai baju hitam. Kan? Hitam tu unggul. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Kelvin yang sentiasa bertanya soalan-soalan yang membuka ruang dan membuka minda kita untuk kita berkongsi sebenarnya melihat mengenai tentang agama Islam, khususnya kepada mereka yang masih lagi mencari hidayah Allah. Maka semoga Allah memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki olehnya. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat setia pendengar Radio IKIM. Semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik, memberikan ilmu insyaAllah kepada kita semua. Amin. Jadi Alhamdulillah, sebenarnya soalan Kelvin ini satu soalan yang berkaitan rapat dengan kehidupan kita. Ya, betul. Ada orang, Syafiq Kelvin, kadang-kadang dia ikut apa yang orang buat. Kan, orang tulis RIP, dia pun tulis RIP. Kan, orang tulis itu, dia pun tulis juga. Dia nak ikut trend semasa, dia nak ikut apa yang ni. Tetapi kadang-kadang bila kita tanya ada soalan-soalan kepada kawan-kawan kita yang Muslim ni, mereka pun kadang-kadang mereka tak tahu. Jadi sebelum kita nak buat sesuatu perkara, maka lebih elok kalau kita mengetahui tentang hukum hakam. Jadi bila kita tahu tentang hukum hakam dalam kehidupan kita ni, hidup kita ni dia berkaitan tentang hukum hakam. Sama ada kita buat itu mengikuti sunnah ataupun kita buat itu melalui kefarduan, kewajipan yang Allah tentukan, dan adakah kita telah melanggar satu-satu larangan Allah
orang Muslim, kita kena faham betul-betul dan kita kena tahu bahawa sekiranya kita melakukan yang demikian, apa implikasinya dalam kehidupan dan khususnya dalam agama. Ini yang kita nak sentuh dan kita nak bincangkan. Seperti mana yang ditanya oleh Kelvin, adakah boleh ataupun tidak. Sekiranya contohnya orang Islam ucap RIP ataupun disebut rest in peace, kan, berehat di dalam ketenangan, dalam keamanan. Jadi kita kena faham tentang apa yang boleh, apa yang tak boleh. Betul, Islam mengajar kepada kita melakukan kebaikan. Islam mengajarkan kita untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Islam mengajarkan kita supaya kita ini orang kata menerima kepelbagaian, perbezaan dan sebagainya. Tetapi di sana ada perkara-perkara yang disebut sebagai border. Kan, border ni jangan kita melepasi daripadanya. Maknanya dalam bab akidah tiada toleransi. Kan, kalau dalam bab hukum boleh kita lihat daripada hukum-hukum yang saya sebutkan tadi. Kalau perkara yang mengharamkan, maka kita tidak ada toleransi. Melainkan di sana ada ruang-ruang yang sedikit sahaja yang dibenarkan, itu pun dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Cumanya Syafiq dan saudara Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio Iqlim, saya suka nak mengajak supaya kita faham kesemua kita manusia ini sebenarnya adalah sama. Semua manusia ini adalah sama. Tetapi yang membezakan antara satu manusia dengan satu manusia yang lain bukan dengan warna kulit, bukan dengan bahasa, bukan dengan orang kata negeri ataupun negara. Tetapi yang membezakan manusia antara satu sama lain iaitu keimanan dan ketakwaan. Ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan seperti mana di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Isra ayat 70. Allah sebut walaqad karamna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Allah telah memuliakan anak-anak Adam. Maknanya Allah memberitahu kepada kita, Allah telah mengangkat darjat anak Adam. Tak kiralah apapun bangsa dia, apapun latar belakang dia, apapun bahasa dia, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat, telah memuliakan anak Adam. Jadi persoalannya yang seperti mana yang ditanya oleh Kelvin, kan, adakah boleh ataupun tidak apabila non-Muslim meninggal, walaupun kita berbeza daripada segi agama, adakah kita perlu layan seperti bukan manusia? Ini persoalan dia. Persoalannya, adakah kita tak boleh ucap langsung rest in peace, ataupun kita tak perlu ucapkan apa-apa takziah, ataupun kita tak perlu nak pergi berjumpa dengan keluarga sedangkan dia mungkin jiran kita, sedangkan dia mungkin sahabat kita. Jadi sebenarnya ulama membincangkan tetapi berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik. Pada permulaannya kita nak bagi tahu bahawa Allah telah memuliakan. Itu asasnya, Allah memuliakan semua manusia. Kemudian di sana Allah bagi satu garis panduan. Yang membezakan antara manusia ini adalah ketakwaan. Cumanya kita kena faham dan kita kena tahu bahawa dalam Islam, apabila seseorang itu yang meninggal dunia, Kelvin, dia tidak memeluk agama Allah, maka dia yang kita sebut sentiasa selalu itu, nilai yang dinilai oleh Allah pada hari kiamat itu adalah nilai keimanan, ketakwaan. Itu nilai yang Allah berikan. Dan Allah sebut di dalam surah At-Taubah ayat 113. Surah At-Taubah ayat 113, Allah sebut, tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat mereka, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu merupakan ahli neraka. Ini Allah nyatakan dalam surah At-Taubah ayat 113. Allah sebut secara kesimpulan, kata ulama, bahawa orang beriman
kehidupan. Sebab tu ulama berbeza kan. Kelvin pernah bertanya, kalau non-Muslim bagi salam, Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas engkau, maka ulama berbeza pandangan, boleh ataupun tidak kita menjawab Waalaikumsalam. Ada yang mengatakan boleh, Waalaikumsalam, dan ada yang pendapat yang kebanyakan ulama seperti mana yang Nabi sebut saja Waalaikum, ke atas engkau. Maknanya ke atas engkau selamat ataupun tidak bergantung kepada hidayah yang Allah berikan, bergantung kepada usaha yang dilakukan untuk menerima Islam itu. Kerana selamat di sini bukan sahaja di dunia, tetapi dunia dan akhirat. Kerana di dunia mungkin kita akan selamat, tetapi di sana akhirat itulah keselamatan yang menjamin hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang selamat di akhirat ini adalah orang-orang yang memiliki iman dan ketakwaan. Ini disebutkan seperti mana yang kita baca dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Baik. Saya nak bawa satu kisah bagaimana Nabi SAW. Kisah ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Seperti mana disebutkan di dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana baginda Nabi SAW menziarahi kubur. Satu hari Nabi ziarah kubur. Kubur itu adalah kubur ibu baginda Rasulullah. Kemudian baginda menangis. Lalu orang yang di sekeliling Nabi SAW juga menangis. Bila tengok Nabi menangis, maka mereka pun menangis. Kemudian mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, apa yang membuatkan engkau menangis ya Rasulullah? Maka pada ketika itu dalam hadis Muslim, kata Nabi SAW, istazantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zan li, wastazantuhu fi an azura qabraha fa'azina li fazuru al-qubur fa innaha tazakkarul maut. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, baginda bersabda ketika mana sahabat bertanyakan kepada Nabi, kenapa baginda menangis? Kenapa Rasulullah kau menangis ya Rasulullah? Maka Nabi sebut, aku sebenarnya meminta izin kepada Allah, kepada Tuhanku untuk memberikan keampunan kepada ibunya. Minta ampun kepada ibu baginda Rasulullah, tetapi Allah tak izinkan. Kemudian Nabi sebut, aku meminta izin kepada Allah untuk ziarahi kubur ibunya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkannya. Lalu Nabi sebut, maka ziarahlah kubur, sesungguhnya ia akan mengingat kepada kematian. Kita faham di sini, sahabat-sahabat pendengar setia Radio IKIM, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan kita untuk meminta keampunan kepadanya ketika mana seseorang itu telah meninggal dunia, dalam keadaan sekiranya dia tidak beriman kepada Allah. Kerana keampunan itu kita kena faham bahawa keampunan ataupun hidayah Allah itu akan berakhir ketika mana, kata para alim ulama, contohnya orang-orang yang masih belum memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kena meminta keampunan, dia kena bertaubat, kena kembali kepada Allah sebelum dia mengakhirkan dirinya di atas muka bumi. Maka sebab tu kata ulama, kalau sekiranya seseorang itu telah meninggal dunia dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah, maka hukum untuk kita menyebut RIP ataupun rest in peace ini, maka ulama menyebutkan hukumnya haram, tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab kata para alim ulama, rest in peace ni bererti, bermaksud engkau akan berehat dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang. Bagaimana kita nak boleh menyatakan ketenangan sedangkan dalam Al-Quran Allah sebut sebaliknya? Sebab itu kita kena faham betul-betul supaya di sana ada border yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Jadi persoalan dia, ada orang tanya, Ustaz, kalau macam tu, kalau seorang kawan kita, sahabat kita meninggal dunia yang non-Muslim, apa yang kita nak sebut? Apa yang kita nak kata? Adakah kita boleh untuk ziarah ahli keluarganya? Ataupun boleh tak kita nak ziarah jenazah ataupun yang kawan kita yang telah
oleh para alim ulama. Baik, insyaAllah kita akan bincang dengan lebih lanjut tentang dalam perkara ini, Doktor. Jadi kena kekal bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita dekat talian tu, dekat Facebook, di YouTube. Dan terima kasih anda kumula komen. Masya Allah banyak komen masuk ni. Yang ada ucap terima kasih kat Dr. HD pun ada. Kan Doktor, terima kasih sebab sudi berikan penjelasan dan juga penerangan. InsyaAllah kita doakan selepas ni kita akan terus bincang dengan lebih lanjut dengan sebaik mungkin. Okey, kita rehat seketika untuk anda. Jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Akan terjadi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. kalimatan ramai pemandu-pemandu kita memasangkan hazard light, iaitu keempat-empat lampu isyarat menyala serentak. Hazard light ini atau lampu kecemasan ini hanya digunakan sewaktu kecemasan saja. Keempat-empat signal ini menyala dan kadang-kala dia mengekori antara grup satu dengan satu, iaitu escort yang digunakan oleh pihak berkuasa. Dan kita tak perlu guna kalau kita memandu. Kalau kita menyalakan lampu hazard light adalah untuk kecemasan waktu kita berhenti di bahu jalan, bukan sepanjang jalan pasang hazard untuk memaklum orang hari hujan. Tak perlu. Jadi hazard ni bukan digunakan sepanjang masa. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami masih lagi bersama saya Syafiq untuk pertemuan Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan Kelvin Bertanya, soalan yang dibawakan oleh saudara Kelvin Q dan juga jawapan yang disediakan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, Dr. HD, membincangkan tajuk kita saya bagi tema berkaitan dengan ucapan untuk peristiwa keagamaan. Ini besar sebenarnya konteks dalam isu perkara ini kan doktor. Ada juga yang bertanya berkaitan dengan boleh ke doktor kalau kita ucap dalam sesuatu perayaan, contohnya Gongsi Facai, contoh Happy Deepavali. Sebab kita ni hidup secara masyarakat berjiran kan. Jadi nanti kita akan pecah-pecahkan juga
kalau ada masa yang sempat. Tapi di awal doktor, ada yang daripada soalan Kelvin Q bertanya berkaitan dengan ucapan, dan beliau pun bertanya selalu mendengar orang Islam ucap sesama Islam, iaitu perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh ke saya pun nak ucap samalah juga doktor, nak mendoakan sebab baik kan? Doktor, bagaimana sambungan kita ini? Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Syafiq, Kelvin. Terima kasih kerana bertanya kepada semua pendengar-pendengar dan yang menonton di FB secara live, di FB Radio IKIM. Semoga Allah berrahmati, insyaAllah. Dan kepada semua yang komen-komen, terima kasih kerana komen yang baik-baik. Subhanallah. Terima kasih juga kongsi-kongsikan, sebab semakin kita kongsi, kita juga dapat manfaat dan dapat pahala ganjaran di sisi Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita dah menyebut asasnya, iaitu apa yang Allah nyatakan, seseorang yang meninggal dunia, nilai dia adalah nilai keimanan dan ketakwaan. Itu kita tahu asas dia. Dan ucapan RIP ataupun rest in peace ini, ulama menyatakan bahawa itu adalah doa kepada mereka yang non-Muslim meninggal, yang menyatakan bahawa mereka akan berehat di sana dengan bahagia dan tenang. Maka ia bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 113. Kemudian kata ulama, boleh ataupun tidak kita nak mengucapkan ataupun kita nak ziarah. Kita nak ziarah. Kelvin sebut innalillah tu, kejap lagi kita akan bicarakan. Ya, boleh. Cumanya kita kata tadi kita tak boleh sebut rest in peace. Ada tak perkataan yang boleh? Ini yang kita nak bincangkan. Adakah semua perkataan tak boleh? Baik, asasnya kita dah sebutkan tadi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan anak-anak Adam. Maka semua anak-anak Adam, tak kiralah apa pun latar belakang dia, apa pun bangsa dia, apa pun agama dia, apa pun warna kulit dia, sebenarnya Allah telah memuliakan kita. Allah telah mengangkat. Sebab tu ada dalam satu peristiwa bagaimana Nabi SAW ketika mana lalu jenazah ataupun lalu seorang yang non-Muslim yang telah meninggal dunia, maka pada ketika itu Nabi bangkit, Nabi bangun. Bila Nabi bangun, sahabat pelik, sahabat terkejut, sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, yang lalu tu jenazah orang yang bukan Islam." Maka Nabi kata, "Bukankah dia juga adalah manusia?" Nampak? Ya. Maknanya kita faham bahawa Allah telah memuliakan manusia itu. Pada asasnya manusia, semua manusia Allah telah memuliakan. Dan Allah sebenarnya telah melantik manusia ni seperti mana dalam surah Al-Baqarah, khalifah. Menjadi khalifah di atas muka bumi. Ya. Dan Allah berikan Islam untuk kita ikut. Itulah yang disebutkan oleh para alim ulama. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi bangun bukan kerana menghormati agamanya, tetapi menghormati kerana kemanusiaannya. Ada sifat manusianya di situ. Insan, manusia yang telah disebutkan oleh Allah. Maka ulama kata, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika mana Nabi bangun, Nabi bangkit, maka seorang kawan boleh menziarahi kawannya yang masih lagi belum non-Muslim untuk menghormati ataupun untuk mengucapkan takziah. Maknanya dalam erti kata lain, kalau kita ada kawan kita, sahabat kita yang non-Muslim, yang masih lagi belum mendapat hidayah Allah meninggal, maka kita boleh pergi ke rumah kawan kita tu, berjumpa dengan ahli keluarganya, tidak jadi masalah. Cuma di sana juga ada batasan. Kita tak boleh buat benda-benda yang ritual agama. Kan, kita tak boleh buat keagamaan mereka, menyertai keagamaan mereka itu tak dibenarkan dalam syarak. Maknanya menyertai itu kita pergi buat seperti mana mereka buat, kan, tunduk ke ataupun apa sahaja sebarang benda-benda yang menyebabkan dan orang kata dilakukan oleh mereka-mereka yang non-Muslim ini dalam bab agama mereka, maka kita tidak dibenarkan. Tetapi hadir kerana kawan, kerana sahabat, mungkin ahli
ahli keluarga, mungkin dia dah masuk Islam, yang kepada mu'alaf kita, kemudian mungkin ibunya meninggal dalam keadaan masih lagi belum mendapat hidayah Allah, dia boleh ziarah, dia boleh datang dan dia boleh merasa sedih. Bukan kata kena rasa gembira, habis tu ustaz kita kena rasa gembira ke? Tidak. Islam mengajarkan kepada kita bahawa perasaan kita boleh nyatakan perasaan sedih, dan lagi-lagi lah kita ni sebagai umat Islam kena rasa dua sedih. Satu kesedihan kerana dia telah meninggal dunia, satu kesedihan kerana kita gagal untuk berdakwah dan kita gagal untuk berusaha untuk memahamkan dia dalam agama Islam. Kena sedih juga, rasa sedih. Memanglah hidayah milik Allah, tapi kita kena rasa dua kesedihan. Satu, hilang sahabat kita. Satu lagi, ya Allah, kalau sekiranya dia main kalau ni lah, sekiranya aku boleh memberikan yang terbaik, ajak dia, beri kefahaman. Jadi kita akan rasa sedih lah sebab kita tak buat. Tapi kalau sekiranya kita buat, kita dah usaha, maka kita kena tahu hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, jadi apa yang boleh kita ucapkan? Ni sampai dia punya kemuncak, klimaks dia. Apa yang kita nak ucapkan? Tadi saya sebut ziarah boleh. Takkan ziarah kita tengok aja. Betul. Okay. Apa yang kita nak kena ucapkan? Maka kata ulama, seperti mana yang disebutkan di dalam kitab-kitab, kita boleh jumpa, kita boleh sebut, kita kata semoga diberikan kepada kamu dan digantikan dengan lebih baik. Itu dibenarkan. Maknanya ucapan-ucapan yang bukan menjerumuskan ataupun yang bukan menandakan semoga kamu akan tenang di sana, semoga kamu akan masuk ke dalam syurga, semoga kamu akan bahagia di sana. Ini perkataan-perkataan yang tak bertepatan dengan Al-Quran tadi. Tetapi perkataan yang boleh kita sebut, semoga diberikan kamu kesabaran. Nampak? Kamu diberikan kesabaran, kamu digantikan dengan yang lebih baik, semoga diberikan kebaikan, semoga diberikan kekuatan. Perkataan-perkataan ini ulama kata dibenarkan. Dibenarkan. Kenapa? Diberikan kebaikan. Mungkin Allah memilih ahli keluarganya yang masih belum meninggal dunia Islam. Ataupun Allah gantikan dengan yang lebih baik. Mungkin dia dalam keadaan sedih, Allah berikan ganjaran dia di dunia. Kan kita dah sebut, Allah, kalau orang non-Muslim ni, Allah akan berikan kepada mereka ni di dunia. Maka mungkin Allah berikan melipat gali ganda harta mereka, Allah bagi kepada mereka mungkin anak yang lain dan sebagainya. Jadi perkataan-perkataan ini kata ulama dibenarkan, yang mana perkataan itu tidak menjerum ataupun tidak menandakan ataupun tidak orang kata pergi ke arah si mati ataupun si yang telah meninggal dunia ni dalam keadaan kita kata dia selamat, dalam keadaan kata dia bahagia, dalam keadaan dia tenang. Kerana ketenangan itu nilainya adalah keimanan dan ketakwaan. Keampunan itu dia akan dapat sekiranya keimanan dan ketakwaan itu ada. Sebab tu saya sebut tadi, iman dan takwa itu menjadi penanda aras ketika mana seseorang itu meninggal dunia. Sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM yang setia, sebab itu Islam tidak menjadi masalah apabila kita hari ini nak pergi berjumpa, nak mengucapkan takziah kepada ahli keluarga, tidak jadi masalah. Kan kita sebut takziah, semoga kamu diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan yang lebih baik, digantikan dengan lebih baik. Ini disebutkan oleh ulama. Maka perkataan itu boleh diucapkan sama ada di hadapan ataupun mungkin kita pergi ke Facebook dia ke ataupun di mana media sosial ahli keluarga yang kita kenal, maka kita boleh ucapkan perkataan-perkataan yang sedemikian. Sebab tu Islam ni fleksibel. Dia bukan kata tak boleh langsung. Boleh. Sebab dia Islam ni dia di sana ada jalan-jalan yang telah disebutkan oleh ulama, jalan keluar. Kerana kita hidup, lagi-lagilah kita hidup bersama, kebahagiaan bersama, kawan kita, mungkin jiran kita, mungkin ahli keluarga kita, kita hidup dalam keadaan toleransi, kita hidup dalam keadaan aman dan damai, maka sudah pasti Islam meraihkannya. Itulah kehebatan Islam, fleksibel. Kita tak menghina, jangan hina pula. Dan tak benarkan.
haram pula kita kata. Tak apa, yang ni dah confirm neraka. Tak boleh. Kan kita tak boleh menghina dengan cara hinaan. Tetapi pada dasarnya kita tahu orang yang meninggal dunia tidak ada keimanan dan ketakwaan, maka jalannya adalah ke situ. Ya. Dia tidak akan masuk ke syurga sebab nilai untuk syurga ni iman dan ketakwaan. Tetapi adakah kita boleh pergi sebut dekat keluarga dia? Maka tak dibenarkanlah, kata ulama. Kerana dia akan mengguriskan hati ahli keluarga, dahlah sedih dengan perkataan kita. Maka dakwah kita mestilah kita pergi dakwah secara bil hikmah. Dengan cara hikmah. Baik. Sahabat-sahabat pendengar Radio Ikin, Calvin dan saudara Syafiq. Ya. Kalau non-Muslim pula disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, contohlah. Adakah dibolehkan? Kita kalau tengok pun, kita nak jawab apa? Baik, apa perkataan inna lillah? Inna lillah ni, iaitu kepada Allah kita datang, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita kembali. Baik, perkataannya itu, Allah itu, di mana dia rujuk? Kalau dia rujuk kepada Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Agung, Allah yang kita maksudkan sebagai umat Islam, maka kata ulama, sebenarnya tak jadi salah pun. Kerana sekiranya niatnya menghina, dia ada dua pula. Ada orang yang hafal Quran daripada non-Muslim, yang hafal Quran, yang membaca Al-Quran dengan niat untuk nak menghina, maka itu tidak dibenarkan. Tetapi menghafal Quran, ada mereka yang menghafal Quran, mendengar Al-Quran macam Umar Al-Khattab, kan, mendengar Al-Quran, masuk Islam. Ada orang yang mendengar azan, masuk Islam. Mak saya, ibu saya, untuk pengetahuan semua, dia terpanggil untuk masuk dalam agama Islam kerana mendengar azan. Allah. Dia dengar azan, dia kata merdu sangat azan ni. Kemudian dia rasa rindu nak mendengar. Jadi dia akan dengar selalu, dan akhirnya dia bertanya kepada kawan-kawan, dia kata inilah Islam. Dan akhirnya dia terpaut ataupun dia orang kata terpegun dengan Islam, dan akhirnya dia memeluk agama Islam, ibu saya. Ya. Sebab tu sahabat-sahabat pendengar Radio Ikim, bila non-Muslim menyebut, maka kita doakan semoga dia diberikan hidayah sebab dia masih hidup. Ya. Nabi pernah meminta, ya Allah, jadikanlah di antara salah satu Umar ini orang kata untuk menyertai Islam. Maka Allah memilih Umar bin Al-Khattab. Maka doa untuk Allah berikan hidayah tu tak apa. Jadi kalau dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan makrahnya, dengan tajwidnya orang Muslim, orang kita dengar dengan taranumnya semua lengkap. Allah, Contohlah, sedap kan. sedap, kita pun kata semoga Allah berikan kamu hidayah. Boleh, Allah. tidak jadi masalah. Allah. Sebab tu kita pula sebagai umat Islam sudah pasti perkataan inilah yang kita kena sebut. Ketika mana Allah sebutkan perkataan ini, saya nak sentuh sedikit perkataan ini dalam masa yang ada. Ya. Allah sebut dalam Quran, wa iza asabatkum musibah, ketika mana kamu ditimpa musibah, qalu, telah berkata mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kepada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Maknanya yang kita miliki ni datangnya daripada Allah, dan semua yang kita miliki akan diserahkan kepada Allah. Tidak ada satu pun yang kekal. Kalau kita faham perkataan ini, sebenarnya perkataan ini perkataan mengubat. Perkataan yang mana Allah sebutkan, kamu memanglah akan rasa sedih, tapi itu hak aku, kepunyaan aku. Aku boleh ambil bila-bila masa. Sama ada harta, sama ada nyawa, sama ada buah-buahan, ternak-ternakan, apa saja itu semuanya milik Allah. Maka Allah boleh ambil bila-bila, anytime Allah nak ambil, Allah ambil. Ya. Tetapi menjadi sifat manusia ni ialah kalau Allah matikan ahli keluarga, sedih rasa. Tidak jadi salah. Kenapa? Itu adalah fitrah manusia. Tetapi Allah sebut, apabila seseorang itu bersabar, apabila seseorang itu kembali kepada Allah, dia akan dapat 3 ganjaran. Yang pertama, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, dia akan dapat kebaikan daripada Allah, daripada Tuhan. Allah akan gantikan kebaikan dan kebaikan. Kemudian Allah bagi dia kerahmatan nombor 2, rahmat. Allah bagi dia kasih sayang. Kalau sekiranya dia sabar, kalau sekiranya
terpaksa kembali kepada Allah. Jadi apabila non-Muslim membaca Al-Quran ataupun menyebut kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada non-Muslim, kita nak jawab apa? Kita tak perlu jawab apalah. Kita jawab terima kasih, alhamdulillah, kita semua akan kembali kepada Allah. Maknanya pada waktu itu kita berdakwah. Kita sebenarnya milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita tak boleh halang ni, kamu jangan sebut. Tak, Al-Quran sebenarnya adalah untuk semua. Sebab tu Al-Quran ini diturunkan bukan kepada Nabi saja. Al-Quran Allah sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan rahmat sekalian alam. Termasuklah non-Muslim diajak. Sebab tu ramai non-Muslim, orang yang masih lagi belum memiliki hidayah Allah, mereka akhirnya masuk dalam agama Allah ni disebabkan alunan Al-Quran. InsyaAllah. Saya ada buat bingkisan tangisan mu'alaf. Kan? Di TV Al-Hijrah, tangisan mu'alaf setiap hari Ahad. Cerita mereka ni, cerita kadang-kadang ada yang masuk Islam tu kerana mendengar Al-Quran. Kawannya pagi-pagi dia duduk dalam satu bilik, kawannya setiap pagi akan membaca Al-Quran. Menjentik hatinya untuk dia mengenal Al-Quran. Jadi dia minta Al-Quran untuk dibaca. Maka bila dia baca, dia kaji, dia tengok, dia nampak bahawa Al-Quran merupakan bukti yang teragung bahawa inilah agama yang betul. Jadi tidak jadi salah, tidak jadi masalah apabila non-Muslim ingin mendekatkan diri kepada Islam. Maka kita sebagai umat Islam mengalu-alukan. Jangan kita kata tak boleh, awak ni tak. Maknanya dia nak melihat, dia nak mengkaji, maka dibenarkan di dalam syarak. Cuma mungkin ada yang bertanya, Ustaz, maknanya kalau non-Muslim nak pegang Al-Quran itu bolehlah, kan kita ada Quran terjemahan. Maka kita hadiahkan kepada mereka Quran terjemahan, kerana Quran terjemahan itu tak dikira sebagai mushaf. Sebab tu orang yang haid ataupun orang yang nifas, orang yang berjunub ni, dia boleh menyentuh Quran yang ada terjemahannya. Jadi dia boleh menyentuh. Cuma yang mushaf, yang Quran yang 100% bahasa Arab, itulah yang kata ulama itu tidak boleh disentuh melainkan orang yang suci. Jadi kita faham bahawa kita hadiahkan sahabat kita Al-Quran terjemahan yang masih ke faham. Tidak dimaksud mereka nak baca, mungkin mereka nak hafal, mereka bertanya macam Kelvin, bertanya dan sebagainya. InsyaAllah semoga hidayah Allah berikan kepada kita semua dan kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi belum memiliki agama Allah. Semoga Allah merahmati dan meredai kita semua. Dan secara ringkasnya, secara kita nak bagi poin-poin penting, yang pertama menyebut perkataan rest in peace kepada non-Muslim adalah tidak dibenarkan. Tetapi kita mestilah menggantikan dengan perkataan bagaimana? Perkataan semoga Allah berikan kekuatan, Allah berikan kebaikan, Allah menggantikan dengan lebih baik kepada waris-waris